Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir wa tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam KMY di Pesada Impian. Yang berusaha barisan timbalan pegawai pendidikan daerah, yang berusaha pegawai pejabat pendidikan daerah Kuala Mudayan, tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar, adik-adik pelajar dan serta waris, seterusnya para hadirin yang saya hormati sekalian. Sekali lagi kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana diberi satu ruang untuk kita bertemu sekali lagi di dalam alam maya ini melalui satu program yang kita namakan sebagai iCerdas. iCerdas ini merupakan satu program yang kita rangka dan kita wujudkan bagi memastikan sistem pembelajaran kepada anak-anak kita ni sampai ke akar umbi. Jadi iCerdas ni kalau ikut logat Kedah ni kita panggil iCerdas. iCerdas maknanya saya ni cepat, saya ni tangkas, saya ni melaksanakan sesuatu tu dengan keadaan segera. Jadi apa dia yang dikatakan sebagai iCerdas ini, saya akan huraikan satu persatu kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapat memahami dengan lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan iCerdas itu sendiri. Jadi sempena pelancaran iCerdas ini, saya ingin berkongsi beberapa perkara berkaitan dengan pembelajaran yang sedang kita hadapi dalam keadaan pandemik yang semakin hari semakin tinggi bilangannya, dan hari ini kalau kita tengok di daerah Kuala Mudayan ini kita sudah mencapai satu angka yang cukup besar, dan daerah Kuala Muda ini berada di dalam zon merah. Tuan-tuan dan puan-puan, berbalik kepada iCerdas ini ataupun dalam logat Kedah ni cerdas. Cerdas ni maksudnya kita kena seorang yang mempunyai kekuatan jasmani yang hebat. Jadi kalau dikatakan melalui kekuatan jasmani yang hebat ini, ia boleh dibahagikan kepada 5 perkara. Yang pertamanya ialah kekuatan otot. Kekuatan otot. Yang keduanya adalah dari segi daya tahan. Yang ketiga adalah dari segi kecepatan. Dan yang keempat adalah dari segi kelonturan. Dan yang kelima adalah dari segi ketangkasan. Jadi kelima-lima aspek ini dirangkumkan akan menjadilah satu kekuatan jasmani bagi setiap orang. Jadi apa kaitan dia dengan sistem pembelajaran kita yang ada hari ini? Jadi saya nak balik semula kepada apa yang dimaksudkan dengan iCerdas. I-C-E-D-A-S. I itu adalah satu perkataan yang kita ambil dari perkataan interact, iaitu bahasa Inggeris interact, bahasa Melayu adalah interaksi. Satu proses perhubungan di antara pengajar dan juga pembelajar. Yang kedua C, iaitu care, iaitu satu sikap prihatin yang kita cuba timbulkan di dalam kalangan masyarakat kita, sama ada warga pendidik ataupun warga waris yang ada, tentang prihatin kepada pembelajaran anak-anak kita. Yang ketiga E, iaitu equivalent, iaitu kesamaan. Jadi kita cuba untuk mengelak daripada wujudnya jurang yang besar di antara pelajar-pelajar kita, sama ada pelajar-pelajar yang mempunyai akses kepada internet atau pelajar-pelajar kita yang tidak mempunyai akses kepada alat-alat ataupun yang dikatakan seperti smartphone dan sebagainya ini. Dan yang keempat adalah D, distinguishes, iaitu sesuatu yang unggul. Satu yang kita anggapkan sebagai satu yang unggul. Jadi perkataan unggul ni satu perkataan yang cukup besar. Dan yang seterusnya A, iaitu aim. Ini sasaran. Maknanya kita melaksanakan program iCerdas ni dengan ada sasaran yang tertentu
Dan akhir sekali S iaitu solve, iaitu kita menyelesaikan, cuba mencari kaedah yang terbaik dalam kita menyelesaikan masalah pembelajaran anak-anak kita yang sedang berhadapan dengan pandemik ini. Tuan-tuan dan puan-puan dan para hadirin yang saya hormati, pelajar merupakan satu aset kepada negara. Bila kata sebagai aset kepada negara, mereka ini perlu dibangunkan dan diperkayakan dengan pelbagai ilmu. Kerana mereka akan menjadi pemimpin masa hadapan. Jadi sebagai pemimpin masa hadapan, kita kena kenal pasti siapakah itu pelajar. Tak kiralah pelajar itu sama ada di peringkat sekolah, ataupun di peringkat pengajian tinggi, ataupun kita sendiri sebagai pelajar dewasa. Kerana pelajar itu cirinya adalah pejuang. Pelajar itu sentiasa berjuang. Berjuang daripada semulanya ia berada di muka bumi ini, sehinggalah ia sampailah ke akhir hayatnya. Maknanya kita sentiasa berjuang dengan kehidupan, dengan cabaran, dengan pelbagai perkara yang akan kita hadapi dari masa ke semasa. Itu adalah pelajar. Yang kedua, pelajar juga sebagai penanda aras. Kerana di mana-mana negara sekalipun, pendidikan merupakan satu perkara yang diberi keutamaan. Dan pendidikan itu yang menentukan letaknya kemajuan, sama ada negara itu mundur, negara itu maju, sedang membangun dan sebagainya, bergantung kepada pendidikan. Jadi pendidikan ini dikaitkan dengan adanya aset pelajar di dalamnya. Tak kiralah pelajar di peringkat menengah, rendah ataupun di peringkat pengajian tinggi, dan kita juga sebagai pelajar di peringkat dewasa ini. Kita juga adalah sebagai penanda aras. Dan yang seterusnya, pelajar ini adalah orang yang mencari ilmu. Tak kiralah, walaupun kita sudah berumur 60 tahun, selagi kita mampu untuk mencari ilmu, maka kita juga adalah pelajar. Dan yang paling penting, pelajar ini adalah orang yang akan memikul tanggungjawab. Tanggungjawab kepada diri sendiri, tanggungjawab kepada keluarga, tanggungjawab kepada masyarakat, dan akhirnya tanggungjawab ia kepada negara. Kerana tanggungjawab ini menyebabkan pelajar diiktiraf sebagai ejen pemangkin dalam proses pembangunan, sama ada di peringkat ekonomi, pendidikan, dan apa saja bidang yang boleh kita kategorikan dalam meningkatkan kemajuan negara. Jadi dalam tempoh itu, pelajar mempunyai satu proses, iaitu proses pembentukan diri untuk mencapai jati diri unggul. Jadi bagaimana proses ini perlu dilaksanakan, dan proses ini perlu dipastikan dapat mencapai sasarannya. Oleh itu, hari ini kita menggunakan modul iCerdas ini yang akan kita lancarkan sebentar lagi, merupakan salah satu alat bantu yang boleh membangunkan pelajar-pelajar yang hari ini rata-rata tidak berada di persekolahan. Dan pada hari ini mereka berada di rumah. Mereka berada di bawah pengawasan ibu bapa. Mereka berada di bawah pengawasan ahli keluarga. Jadi bagaimana modul-modul ataupun alat yang kita akan sampaikan dari masa ke semasa ini dapat sampai kepada pelajar-pelajar berkenaan. Baiklah, saya pergi kepada apa yang kita katakan sebagai interaksi. Jadi interaksi yang ada hari ini, kita berada dalam pelbagai medium. Di peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, kita merancang supaya semua kumpulan pelajar kita, sama ada yang berada di prasekolah sehinggalah kepada pelajar yang berada di tingkatan 6 dapat akses kepada pembelajaran yang sepatutnya. Hari ini kita dapat maklumat ramai di kalangan pelajar kita yang berada di rumah
tidak dapat belajar dengan keadaan yang terbaik. Kerana kita berhadapan dengan kekurangan dari segi akses, dari segi gadget dan sebagainya. Jadi kita mengambil kesempatan ini untuk mewujudkan satu platform di kalangan guru-guru, pemimpin-pemimpin sekolah dan pelajar sendiri untuk dirakamkan dan dikongsikan maklumat ini kepada rakan-rakan kita yang berada di rumah dan sebagainya. Itu interaksi yang kita cuba laksanakan. Walaupun hari ini kita dapati melalui TV pendidikan juga perkara ini telah dilaksanakan, tapi di peringkat PPDKNY kita cuba mencari, kita cuba memperkenalkan dalam kalangan guru-guru kita sendiri, dalam kalangan pemimpin-pemimpin sekolah kita sendiri dan juga dalam kalangan pelajar-pelajar kita sendiri untuk berkongsi maklumat, berkongsi pengetahuan untuk kita sampaikan kepada anak-anak yang berada di rumah. Yang keduanya dari segi keprihatinan. Kita prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Walaupun kita tidak mampu untuk menyelesaikan semua perkara, tapi kita berusaha untuk merancang dan memastikan semua anak murid kita, warga pendidikan ini dapat menerima, dapat menghayati, malah melaksanakan tugasan dengan yang terbaik bagi membina dan juga memperkayakan pengetahuan mereka dari masa ke semasa. Dalam keadaan PKP yang ada hari ini, walaupun kita mendapat disekat dari segi pergerakan, tetapi kita berharap dengan melalui media ini yang kita rancang dan kita buat ini dapat membantu kepada pelajar-pelajar kita. Seterusnya adalah dari segi kesesamaan. Kita nak pastikan bahawa anak-anak kita yang berada di mana sekalipun, sama ada di luar bandar, di pendalaman dan sebagainya, dapat menerima pembelajaran dengan yang terbaik. Dan ini memerlukan kerjasama dari semua pihak. Bukan saja di peringkat sekolah, perlu juga daripada peringkat pihak ABG, lembaga-lembaga pengurusan sekolah dan seterusnya kepada waris-waris sendiri untuk memastikan anak-anak kita tidak ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Dengan itu, kita mensasarkan kepada semua pelajar kita yang ada di daerah Kuala Mudayan ini dapat diberi satu pendedahan dan dapat mengikuti dengan pembelajaran secara berjadual yang kita rancang ini supaya mereka dapat mengikuti dan dapat memahami apa kehendak dan apa yang diperlukan oleh negara dalam pendidikan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah salah satu kaedah penyelesaian yang boleh kita buat. Selain daripada kita menyediakan modul, pihak-pihak sekolah menyediakan modul untuk PDP di rumah, kita juga merancang supaya rakaman-rakaman seperti ini dilaksanakan dari masa ke semasa, bukan setakat di dalam waktu PKP, tapi kita akan lanjutkan sampai bila-bila, supaya sistem pembelajaran secara maya ini akan menjadi satu platform yang baru kepada anak-anak kita. Kalau di negara luar kita dapati berlakunya sistem pembelajaran di rumah yang telah pun established di kalangan mereka, maka kita di sini juga berhasrat supaya perkara ini juga menjadi satu lagi hala tuju kepada waris di rumah untuk memastikan anak-anak kita akan terus berada dalam pendidikan yang sepatutnya. Jadi saya ingat itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Semoga iCerdas yang kita akan lancarkan ini akan berterusan dan insya-Allah jadual yang akan kita tentukan ini akan memastikan supaya anak-anak kita tidak terlepas dalam mengikuti pembelajaran secara maya, dan juga mungkin ada di antara anak-anak kita yang akan kita jemput untuk berkongsi pengetahuan mereka dan cara belajar mereka sepanjang PKP ini.
Dengan itu, saya dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini melancarkan iCerdas at KMY. Ataupun iCerdas Love KMY. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.